Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pelajaran sirah kita. Kita sambung pada pelajaran sirah kita pada muka surat 37 unit 5, iaitu di bawah tajuk melambatkan matahari terbenam. Di bawah tajuk mukjizat lagi, masih di bawah tajuk mukjizat. Mukjizat yang seterusnya yang Nabi tunjukkan, yang Allah Ta'ala benarkan berlaku, iaitu melambatkan matahari terbenam. Ada satu ketika matahari itu lambat terbenam. Itu mukjizat Nabi, mukjizat hissi, yang mukjizat yang dapat dilihat oleh mata kasar. Pada masa itu orang dapat melihat matahari itu lambat terbenam. Bulan terbelah dua, air keluar daripada jari. Itu termasuk dalam mukjizat hissi, mukjizat yang orang boleh tengok. Baik, kita tengok pada muka surat 37 tu. Melambatkan matahari terbenam. Pertama tu, selepas berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peristiwa tersebut kepada kaumnya. Kaum musyrikin Mekah tidak mempercayainya dan menuduh baginda seorang penipu. Mereka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada mereka tentang apa yang baginda lihat dalam perjalanan dari Baitul Muqaddis, daripada Baitul Muqaddis, iaitu di Palestin, ke Mekah. Apa yang tengok dalam perjalanan tu? Dalam perjalanan Nabi nak balik daripada Palestin ke Mekah, jauh tu. Dia kata, apa yang Nabi nampak? Apa yang Nabi boleh bagi tahu kat depa? Mereka nak tahulah betul tak betul. Ini zaman Nabi cerita ketika tu, pada satu malam Nabi naik ke langit. Bukan Nabi naik ke langit, Nabi pergi daripada Mekah pergi ke Baitul Muqaddis di Palestin, yang perjalanannya ketika itu naik unta sebulan baru sampai rasanya lah. Memang jauh lah. Jadi mereka pun tak percaya. Mana boleh percaya, satu malam je. Kemudian apabila dia bertanya kepada Nabi Muhammad berkenaan dengan Masjidil Aqsa tu, Nabi Muhammad dapat ceritakan dengan tepat. Dekat tiang ni ada apa, pintu ni ada apa. Jadi ada orang-orang Arab yang pernah pergi, dia kata betul lah. Jadi ketika tu mereka dah kata Nabi Muhammad ni sihir. Kemudian mereka tanya Nabi, dalam perjalanan balik hang nampak ada apa? Macam itulah lebih kurang. Kemudian apa yang Rasulullah cerita? Nombor 2, Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka bahawa satu kabilah Arab yang lengkap dengan barang bersama unta mereka sedang dalam perjalanan ke Mekah. Kabilah tersebut akan sampai ke Mekah sebelum matahari terbenam. Maka mereka pun menunggu kedatangan kabilah tersebut. Jadi Rasulullah kata, dalam perjalanan aku nak balik daripada Baitul Muqaddis ke Mekah malam tadi, aku nampak ada satu kabilah perdagangan nak balik ke Mekah. Dia daripada sana nak balik ke Mekah. Jadi jarak perjalanan dia hari ini akan sampai sebelum matahari terbenam. Nabi kata macam itulah. Jadi apa yang berlaku lagi? Hari semakin lewat. Maka hari semakin lewat lah, semakin petang lah, nak masuk senja. Namun kabilah tersebut masih tidak kunjung tiba. Jadi mereka duduk tunggu betul kan Nabi Muhammad ni cakap ni, kata ada satu kabilah nak sampai. Jadi mereka pun pakat duduk tunggu. Hari dah makin petang, nak malam lah, nak terbenam lah matahari. Baginda berasa bimbang dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memperlambatkan matahari terbenam. Jadi Rasulullah SAW pun minta kepada Allah SWT supaya bagi lambat matahari, supaya kabilah tu sempat sampai sebelum matahari terbenam. Maka berlakulah peristiwa matahari lambat terbenam sehingga kabilah Arab tersebut sampai. Walau bagaimanapun, kaum musyrikin Mekah masih tetap tidak mempercayai baginda dan mengatakan Rasulullah SAW melakukan sihir. Tu orang Arab tu, benda yang agak mustahil, memanglah seorang susah nak percaya. Kalau kita pun tak tentu. Kalau kita duduk zaman Nabi, rasanya boleh tak kita percaya? Benda ni bukan berdasarkan percaya atau tidak, dia berdasarkan keimanan seorang. Jadi mudah-mudahan iman kita Allah Ta'ala pelihara lah. Baik, tengok pada muka surat
ke-38. Unit 6 pula berkenaan dengan mukjizat yang seterusnya, Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni termasuk dalam mukjizat maknawi. Tengoklah bawah tu. Mukjizat maknawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ini berlaku sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Sebelum berlaku mukjizat matahari lambat terbenam tu, Isra' Mi'raj dulu. Nabi naik ke langit dulu. Jadi peristiwa ni termasuk dalam mukjizat maknawi. Orang lain tak boleh tengok. Tak ada orang lain boleh tengok, hanya Nabi saja yang boleh tengok, dan Nabi balik cerita. Dan cerita tu memang kalau orang dengar ajaib lah, tak ada orang boleh bercerita macam tu. Jadi bercerita tentang syurga, neraka, kemudian ada petunjuk yang membenarkan peristiwa tu berlaku. Macam cerita tadilah, Nabi tunjuk ada kabilah dalam perjalanan. Kemudian Nabi cerita tentang Masjidil Aqsa tu ada macam mana, apa yang ada di sudut-sudut dia, Nabi bercerita tiang-tiang dia macam mana. Jadi Nabi cerita ke orang, tapi orang tak boleh tengok Nabi tu. Masa Nabi tu pi tu, orang tu tak boleh tengok. Tu dia maksudnya mukjizat maknawi, orang tak boleh tengok. Tapi benda tu tetap berlaku. Benda tu berlaku sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Isra' Mi'raj ni. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kematian dua insan yang tercinta, iaitu isterinya Sayyidatina Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Oleh itu, tahun tersebut dikenali sebagai tahun duka cita. Sebelum Nabi diangkat ke langit, naik ke Isra' Mi'raj, berlaku peristiwa yang menyedihkan Nabi Muhammad. Pertama, Nabi Muhammad ketika tahun tu, dia kematian isteri yang pertama, iaitu Siti Khadijah, yang banyak membantu dia. Siti Khadijah meninggal pada tahun tu. Selepas Siti Khadijah meninggal, bapa saudara dia Abu Talib. Bapa saudara dia ini yang baik, yang jaga dia, yang mempertahankan dia. Kalau orang Arab nak apa-apa kan, dia ni lah Abu Talib lah. Sebab Abu Talib ni pemimpin di Mekah, orang tak boleh nak kacau Nabi Muhammad. Jadi ketika tahun tu, dua orang ni meninggal. Jadi bila dua orang ni meninggal, Nabi jadi sedih. Tak ada orang yang nak mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa tak ada orang yang boleh mempertahankan dia. Abu Talib ni pemimpin, jadi orang nak kacau Nabi Muhammad ni, orang segan dekat Abu Talib. Jadi bila Abu Talib tak ada ni, jadi orang tak segan dekat siapa-siapa dah lah. Jadi orang akan ganggu Nabi Muhammad, halang usaha Nabi Muhammad. Jadi tahun tu bila dua orang yang orang Nabi Muhammad sayang, dua orang yang banyak membantu Nabi meninggal, tahun tu digelarkan tahun duka cita. Dua orang sekali meninggal, orang yang paling dia sayang. Duka cita. Nabi pun berada dalam keadaan kesedihan. Yang seterusnya, bagi menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlakulah peristiwa ini di mana baginda dijemput bertemu dengan Allah Subhanahu taala, ditemani oleh malaikat Jibril. Walau bagaimanapun, kamu akan mempelajari dengan lebih mendalam tentang Isra' dan Mi'raj dalam pelajaran berikutnya. Baik. Alhamdulillah, cukup setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada tajuk yang seterusnya pada minggu depan insyaAllah. Iaitu pada tajuk yang membicarakan tentang peristiwa Isra' Mi'raj dengan lebih mendalam lagi insyaAllah. Nanti kita akan sambung insyaAllah pada minggu depan. Jadi sebelum tu tengok pada muka surat 39, 40, 41 ada latihan. Buat latihan tu dalam buku ni dan snap gambar hantar pada saya insyaAllah. Okay? Kita akan bertemu lagi pada minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.